the problem in UMNO. Sebenarnya problem is not started from ibu pejabat. Problem started from the root, from the cawangan. Macam mana cara dia orang mengendalikan mesyuarat, macam mana cara bahagian mengendalikan cawangan. At the end of the day, apabila cawangan ni tak dapat pembelaan di peringkat bahagian because of the warlord, they will try to get pembelaan. Dia datang ke sini. Now obviously bila datang ke sini, kita cuba cari the source of the problem. At the end of the day, disebabkan bahagian ni sudah menguasai, they have the power to control the whole entire situation in bahagian. Very difficult for us to go in again. Sebab nobody in UMNO suka akan peraturan yang dibuat oleh UMNO sendiri, yang mana dia orang sendiri endorse. At the end of the day, ketua bahagian mencari jalan. Okay, no problem. Kita hendakkan kuasa di tangan kita, kita atur ikut cara dan selera kita. Itu sebab Datuk Najib nak berubah ni, memberikan hak pemilihan di peringkat akaun umbi. Cawangan akan memilih. Dulu ketua bahagian boleh set up. You know how they set up? Because I pun ketua cawangan, I pun pernah bertanding ketua bahagian, saya pernah jadi ketua pemuda bahagian, saya pernah jadi Esko Pemuda UMNO Malaysia, saya pernah jadi Setiausaha Pemuda UMNO Malaysia. So I have gone through all the process. I know the trick and the tactic. How creative ahli UMNO going to be. They are trying to bypass the system created by them. They are very good at circumventing the regulations. Yes. Bypass the regulations. Yeah. So that will you consider that as your greatest challenge? Because it has been entrenched in UMNO's culture that we call the shot, and it's not They call the shot. Yeah. Of course, that we recognize contribution ahli-ahli di peringkat akaun umbi. We recognize the role they are playing at their division and branches. Tetapi dia also must recognize at ibu pejabat, kita adalah pelaksana dasar daripada parti. So kita akan ambil jalan yang paling hampir untuk mengadili semua orang. Kita tak boleh nak kata kita nak side one group power broker where they can deliver the power, dan dia boleh datang cakap you tak sokong, you tak bagi kita sokongan, kita tidak akan sokong orang-orang tertentu. We not bound for that. Kita dekat sini ialah memberi keadilan kepada semua. That's why my work culture kat sini, saya akan memperkenalkan konsep terbuka. Di sini ialah tempat untuk kita serve the party. Serve the party meaning that we serve the members of UMNO. I serve them untuk kebaikan parti dan untuk memberi sokongan yang terbaik kepada Presiden parti untuk dia melaksanakan dasar dia. Because UMNO dalam keadaan sekarang memerlukan satu treatment yang terbaik untuk semua orang. Datuk, apakah pendekatannya Datuk Kamil untuk mengelakkan diri daripada menjadi sebagai bogeyman di kalangan UMNO warlords? No, kita actually we accept this place is our open target. No, kita tak boleh lari because untuk pengetahuan you, kita ada lebih 20,343 cawangan dan 3.4 million UMNO members. Seorang setiausaha kecil UMNO Malaysia, I cannot run away from that. Tetapi kita mempunyai satu filosofi. Kita bekerja untuk semua. Sudah pasti kita tak dapat memuaskan semua orang. Tetapi kalau semua ahli UMNO patuh pada peraturan parti, patuh kepada undang-undang parti, saya rasa permasalahan dalam UMNO akan lebih mantap dan lebih kurang daripada sekarang. Sekarang ni sebab apa banyak warlords. Warlord ni I mean that people try to conquer the power dan cuba mengembangkan kekuasaan dia sebesar mana yang boleh, dan sudah tentu ramai yang akan menjadi mangsa. I tak tahu warlord ni siapa, tapi that is the feel at the ground that orang tak boleh nak melepasi halangan. Kita kena terbuka kepada semua lapisan. UMNO tak boleh lagi belong to a certain kelompok. Jadi bila certain kelompok ni, maksudnya ada setengah-setengah bahagian yang kalau kita tengok, you pun tahu, ada setengah bahagian kadang-kadang keluarga dia yang pegang. Kita lebih terbuka kepada the young and the professional
supaya dapat datang menyumbangkan tenaga pemikiran dia kepada kita. Kadang-kadang kita tengok tak logik ada satu bahagian ni kita tengok bapak dia ketua, mak dia ketua wanita, anak perempuan ketua puteri, orang muda dia ketua pemuda, something like that. Jadi dengan adanya semangat baru nanti, kita akan dapat membuka peluang kepada semua. Selepas dasar ekonomi baru, sudah pasti kita memilih orang yang berpendidikan tinggi dan berkelayakan yang cukup untuk menyesuaikan masa dan keadaan. Tapi adalah malang pada waktu dan ketika ini, mereka-mereka yang berpelajaran tinggi telah lebih banyak daripada orang-orang yang berkelayakan di dalam UMNO. Jadi dengan gerakan mereka masuk UMNO, jangan menggambarkan dia tu sendiri merupakan ancaman kepada kepimpinan yang ada. Sepatutnya dia kena belajar menghadapi macam mana caranya untuk menghayati perjuangan UMNO. Macam mana UMNO ni membela orang Melayu, yang mana UMNO membela dia dan menjadikan dia orang yang terpelajar. Jadi bila you come across like that, you nak shortcut, you know, you try to playing a different ball game, sudah pasti orang yang menunggu ni, dia juga mempunyai cara, sebab dia dah lama dalam UMNO, dia bersuku juga, this is the best time lah untuk aku nak sekat dia orang. No, kita tak pernah sekat. Kalau tengok dasar UMNO terbuka pada semua. Jadi nak masuk UMNO pun dia tak baca peraturan. Macam mana peraturan dalam masuk UMNO besok dia nak ikut? No, this is a very simple. Untuk jadi ahli UMNO cukup simple. Jadi I against that statement kata we are exclusive. Tidak. Kita open for all. Banyak ke cases yang semua? Sebab itulah dia keinginan orang Melayu. Tak nak baca. Borang pun orang nak isi, duit pun orang nak bagi. Padahal inilah salah satu yang paling mudah UMNO dah buat untuk menyanggah apa yang orang cakap UMNO ni terlampau eksklusif. Tidak. UMNO sebenarnya is open for all. Jadi the task yang kita nak buat sekarang ni untuk put back the ideology of the right track. Bring back the No, this one on. Kita nak bring back the ideology of the right track. Kita nak conduct back the training. Kita nak motivate back the young generation. Our main target is the first time voters. Every day ada birthday of the 21st birthday for Malaysian citizen. So we actually tengah tahu put the consideration to approach diorang ni untuk kembali melihat bahawa UMNO ni is a symbol of perpaduan dan kedamaian untuk Malaysia. That's why we are try to portray the One Malaysia punya konsep. So UMNO ialah simbol perpaduan dan perdamaian bangsa Malaysia. Sebab you tengok naluri orang muda ni, dia ni ada radikal sikit. Pemuda UMNO dia tak radikal macam dulu. Jadi dia tengok keadilan dengan PAS ni, bila dia tengok pemimpin dia sampai boleh baring tengah jalan kereta gaja lalu ni, this is something interesting. Padahal dia orang bukan anti-establishment, you know. Dia must have something to do with dia punya jiwa waktu dan ketika tu adventurous. Jiwa memberontak and adventurous. Dia suka try something new. Jadi UMNO sebab keselesaan tu dah melebihi daripada pemberontakan tu tau. Kita dah tak perlu memberontak untuk sampai. Dia orang belum sampai lagi. Jadi the direction ni orang muda ni dia lari ke situ. Itu sebab kalau kita cuba nak merapatkan dia balik, macam tak ada tempat untuk dia bermain lah. You faham tak? Jadi padang permainan tu disediakan oleh PAS dengan PKR. Ada yang pergi bermain kat situ. Tapi kalau UMNO buat balik padang permainan baru untuk orang muda ni, yang mana dia ada tempat untuk dia menunjukkan bakat dia, saya rasa boleh. Misalnya macam mana Dato' untuk nak harvest energy, dia punya excess energy tu orang No, we must have some satu cara baru lah yang mengikut selera dia. Contoh kalau kita nak buat kursus masuk dalam hutan balik, something adventurous untuk dia orang, so dia orang ada something to play with lah. Sekarang ni masuk UMNO meeting kat hotel 5 star, nak jumpa ketua pun ni, orang datang Kuala Lumpur meeting dekat hotel 5 star. So dia rasa that kemewahan tu dah establish. Bila dah establish, the hardship dah tak ada lagi. Whereby dulu hardship orang dulu tu kita dapat, sekarang kita tak follow through tau. Jadi kita nak buat balik macam tu. It's no shortcut.